لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sekali lagi hari ini dapat mengikuti program pengajian kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Malam kita bincang tajuk sampai tajuk ikhlas. Tajuk yang ketiga, taubat, ilmu, taubat, ikhlas. Dan hari ini masuk tajuk yang keempat, sembahyang hakikat, solat hakikat. Bagaimana yang dikehendaki pendekatannya oleh ulama-ulama tasawuf. Cuma semalam kita bincang tentang ikhlas, ada 2, 3 ataupun 4 mata yang belum lagi kita sentuh. Sebelum kita masuk tajuk solat seterusnya, suka saya sambung tajuk tentang ikhlas. Kita tidak mempelajari sedikit yang berkaitan dengan ikhlas yang dibincangkan dalam mata hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana Ibnu Athaillah kata ikhlas ini diibaratkan seperti mana nyawa yang ada pada badan. Badan berharga, badan jika hidup, jika sekiranya ada nyawa di dalam badan. Begitulah ibadat, amal soleh, jika ada harga, jika hidup, apabila adanya ikhlas dalam setiap amal ibadat yang kita buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja memerintahkan kita buat ibadat, mengabdikan diri kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi jin, aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu mengabdikan diri kepada Allah. Bukan setakat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga suruh kita buat ibadat, buat amal soleh, ikhlas kerananya, bukan kerana yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh buat ibadat, buat amal soleh kepada Allah, melainkan ikhlas kerana Allah Ta'ala saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku ialah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Olehlah kamu pelihara sembahyang 5 waktu kamu, sembahyang wusta, asar ataupun subuh. Olehlah kamu mendirikan sembahyang lillah, kerana Allah. Qanitin hakad akhsha. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan ibadat haji kamu, umrah kamu lillah, kerana Allah. Apabila kita letak lillah itu, mana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Lillah, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Semata-mata kerana Allah. Jadi al-ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 22 kali. Di antaranya ayat yang kita baca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh buat ibadat kepada Allah, malaikat ikhlas kepada Allah semata-mata. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab, iaitu Al-Quran, bil haqq, dengan sebenarnya. Hendaklah kamu buat ibadat kepada Allah mukhlishan lahuddin, iaitu ikhlas bagi Allah Ta'ala dan bagi agama, bukan kerana lain daripada itu. Kita dah bincang semalam beberapa istilah ikhlas yang digaris, yang ditakrifkan oleh ulama-ulama tasawuf.
Di antaranya antastawiya af'alul ibadi, antastawiya af'alul ibad, af'alul abdi bil zahiri wal batini. Sama perbuatan hamba ni. Sama ada ketika zahir, ketika terang, ataupun ketika tersembunyi. Depan orang, belakang orang, sama je buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun disebut tentang ikhlas itu ialah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi. Itu makna ikhlas. Lupa lihat makhluk dengan berkekalan memandang menilik Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak tilik Allah tak timbul dah riak wujud takabur sum'ah ni. Sebab riak wujud takabur sum'ah itu yang nafi ikhlas tu kerana tilik kepada hamba, tilik kepada makhluk, ataupun tilik sekuat-kuatnya makhluk tu diri sendiri. Kalau kita tilik ibadat tu datang berdiri tu sendiri, kekuatan diri sendiri pun tak ikhlas dah. Yang jadi ikhlas tu apabila kita sandar segala kekuatan ibadat amal soleh yang kita boleh buat kerana Allah Ta'ala kurnia, kerana Allah Ta'ala gerak, kerana Allah Ta'ala beri hidayah, kerana Allah Ta'ala beri petunjuk. Di situ barulah hilang sifat riak, sifat ujub, sifat takabur dan sum'ah dalam ibadat. Dia sebut lagi makna ikhlas itu ialah dawamul muraqabati wa nisyanul uzuzi kulluha atau kulliha. Berkekalan muraqabah hati, utuh hati mak Allah. Hilang hok keinginan hawa nafsu dalam banyak ibadat, tak ada belaka. Ini Allah saja. Bahaya dah. Sebab itulah kena latih saudara, supaya hati kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih, sebut, ingat. Izzuddin Ibn Abdissalam sebut, Izzuddin Ibn Abdissalam sebut ikhlas itu ada 3 maratib. Ada 4 maratib. Yang pertama, engkau buat ibadat, engkau buat taat kerana takut azab Allah. Yang kedua, engkau buat ibadat, buat taat kerana harap pahala daripada Allah. Yang ketiga, engkau buat ibadat, buat taat kerana malu daripada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, kamu buat ibadat, buat taat kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matan yang kita tinggal lagi, kita nak sambung hari ini, ialah matan yang ke-42 daripada matan hikam yang kesemuanya 264, matan 42, yang dimasukkan dalam tajuk ikhlas. La tarhal min qawnin ila qawnin fatakuna kahimarir raha yasirul makanul ladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu walakin irtahil minal akwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ta'ammal hadzal amru in kunta za fahmin. Qala
dalam mata ini, Ibnu Ta'ala sebut, janganlah engkau mengembara, berjalan perjalanan rohani dari satu alam kepada satu alam. Maka jadilah engkau seumpama kaldai, seekor kaldai yang sedang berjalan berpusing-pusing mengelilingi batu pengisap gandum. Tempat yang ia berjalan kepadanya, iaitu pada akhir setiap pusingan, adalah tempat yang ia bermula ketika perjalanannya. Tetapi mengembaralah engkau daripada sekalian alam dan menujulah engkau kepada pencipta sekalian alam. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu kesudahan. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kesudahan itu. Dan perhatikanlah kepada kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang perpindahannya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahan itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang perpindahannya adalah kepada dunia yang dia cari, atau kepada seorang perempuan wanita yang dia ingin kahwini, maka perpindahannya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Maka fahamilah engkau, hai seorang salik, kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka perpindahannya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Dan camkanlah, perhatikanlah betul-betul perkara ini, jika engkau adalah orang yang memiliki kefahaman. Dalam mata yang kita baca ini disebut, dalam kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala ini, berpindah daripada satu hal kepada satu hal, berpindah daripada satu maqam kepada satu maqam, bukan lain yang dikehendaki, bukan lain yang dicari, tetapi yang dikehendaki, yang dicari semata-mata mardatillah, semata-mata ma'rifatullah, semata-mata hakikat tauhid. Perjalanan seorang salik ini diibaratkan dalam mata yang dibaca ini, isti'arah yang diguna, iaitu seumpama orang yang bersuluk, orang yang berkeluar, seorang salik. Dia sepatutnya berjalan daripada satu maqam kepada satu maqam, daripada satu maqam kepada satu maqam, sampai kepada makrifat Allah. Daripada satu hal kepada satu hal, daripada satu ahwal kepada satu ahwal, sehingga dapat makrifat Allah. Itu tujuannya. Daripada satu alam berpindah kepada satu alam untuk dapat makrifat Allah. Orang ini sepatutnya yang dicari. Tak nak jika sekiranya seorang salik itu ketika beramalnya masih lagi berpusing di tempat yang sama. Daripada makhluk kembali kepada makhluk. Itu tak nak. Daripada makhluk kembali kepada makhluk. Tak nak. Kita nak perjalanan kita daripada makhluk kembali kepada Allah. Jadi yang berjalan daripada makhluk, pandang makhluk juga itu, ialah seumpama keldai mengisar gandum, berjalan tempat yang sama. Kamu beribadat contohnya. Kamu beribadat makhluk, kepada makhluk juga apa dia? Kamu nak sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Maka berjalan kamu daripada kamu kepada makhluk juga. Dia dikehendaki dalam beribadat daripada kamu kepada Allah. Sebab itu ulama sebut, kamu berjalan daripada memandang asal kepada muksir. Kamu memandang segala kejadian makhluk Allah, kejadian kekuasaan Allah Ta'ala, kesan daripada sebab kudrat iradat Allah Ta'ala, yang kamu nampak muksir, yang memberi kesan hakiki Allah. Bagaimana berputukarnya siang dan malam? Bagaimana boleh naik matahari pada waktu siang, terbenam matahari pada waktu malam, naik bulan pada waktu malam, terbenam pada waktu siang, turun hujan, kemarau dan seumpamanya. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang baru lahir, contohnya. Apabila kita lihat begitu, itu dia yang dikatakan asal. Yang dia kenaki, tengok kesan tadi, timbul muksir, timbul Allah. Itu yang dia kenaki.
Ataupun kita dapat rezeki daripada kerja usaha kita. Sama ada daripada kita perah tenaga usaha kita, keringat kita. Ataupun dapat rezeki orang hadiah kepada kita ke. Penak lilah kita dapat rezeki. Dapat rezeki tu kesan daripada kerja usaha kita. Kita tak nak dapat rezeki tu nampak hasil daripada kita. Penat lelah kita. Pada zuhirnya nampaklah begitu. Tapi dia kendaki berpindah. Sebenarnya apa yang kita dapat ini rezeki yang Allah Ta'ala bagi yang bernama Ar-Razzaq itu. Allah Ta'ala yang bernama Ar-Razzaq, salah satu daripada nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Maka Ar-Razzaq Allah Ta'ala itu mengalir kepada kita. Mengalir kepada kita. Sama ada melalui wasitah, perantaraan kerja buat kita, orang bagi, orang sumbang, apa saja. Sebenarnya di sana adanya Ar-Razzaq Allah Ta'ala. Sebab kita sedar harta yang dimiliki, sama ada kita yang memiliki harta atau orang memiliki harta, hanyalah tamalluk, bukan tamlik. Diberi milik saja, bukan memiliki. Allah Ta'ala letak sekejap rezeki, harta benda ada pada seorang. Tapi seseorang itu bukan memilikinya, tetapi disebut dalam bahasa Arab tamalluk, beri milik je. Allah Ta'ala boleh ambil bila masa. Mungkin rezeki yang ada pada tangan kita tu hak milik orang lain, bukan hak milik kita. Kalau tamlik, memiliki, kita boleh buat apa saja. Tidak, tamalluk. Jadi kemungkinan dapat kepada orang tu, dapat kepada orang ni. Jadi apabila kita dapat harta tadi, kita tak nampak penat lelah kita. Kalau kita nampak penat lelah kita, bermaknanya masih lagi berlega daripada makhluk kepada makhluk. Kita tak nampak daripada orang ini beri, orang tu beri. Kalau kita nampak orang ini beri, orang itu beri, masih lagi berlega kepada makhluk, daripada makhluk kepada makhluk. Sebaliknya kita nampak Ar-Razzaq Al-Hakiki, iaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih lagi orang sakit, dia nampak yang menyembuhkan dia obat. Dia nampak yang menyembuhkan penyakit dia kerana kepakaran yang ada pada doktor dan seumpamanya. Masih lagi dikira kamu berjalan daripada makhluk kepada makhluk. Sebaliknya jika sekiranya sudah kamu berpindah daripada pandang makhluk kepada pandang Allah, ya, kepandaian, kemahiran yang ada pada doktor itu dan obat yang diguna pakai untuk menyembuhkan penyakit kita adalah asbab musabab yang diaturkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala suruh cari. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Tapi sebaliknya, yang menyembuh pada hakikinya, iaitu al-musabbibu asbab, huwa Allah. Asy-syafi al-hakiki huwa Allah. Itu yang dia kendaki. Berpindah daripada makhluk kepada akwan, kepada mukawwin. Berpindah daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Itu mana berpindah? Berpindah daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Takhliyah, buang sifat mazmumah. Tahliyah, iya sifat mahmudah. Berpindah daripada nafsu ammarah kepada mutmainnah. Berpindah daripada Islam, iman, ihsan. Jadi bermaknanya kalau kita beribadat dalam buat amal soleh, seseorang salih buat ibadat, buat amal soleh, kalau perpindahannya berlaku bukan kembali kepada Allah, maka di situ nafi ikhlas daripada buat amal. Tetapi sebaliknya jika berpindah daripada Allah, daripada makhluk kepada Allah contohnya, daripada dia kepada Allah contohnya, itu yang dia katakan ikhlas. Itulah yang dia kendaki, berpindah. Berpindah daripada makhluk kepada Allah. Boleh tahanlah. Yang paling hebat lagi berpindah daripada Allah kepada Allah. Itu lagi hebat, lagi tinggi makamnya. Berpindah daripada Allah kepada Allah. Lagi hebatlah makam orang ni. Tapi makam orang biasa berpindah daripada makhluk, pandang makhluk
berpindah kepada pandang Allah. Tengok langit, tengok bumi, tengok bulan bintang, berpindah kepada Al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, bulan bintang itu. Jadi kalau berlaku perpindahan lain daripada itu, sebenarnya nafi ikhlas daripada buat ibadat, daripada buat amal, samalah seperti hima yang mengisar gandum. Buat ibadat banyak sangat, tapi dah ikhlas. Allah tak ada pandang. Sembahyang banyak sangat, puasa banyak sangat, infak fisabilillah, buat kebajikan, Masya Allah, tabarakallah, banyak. Tetapi tidak ada ikhlas dalam buat ibadat, dalam buat amal tadi. Seolah-olah kamu hanya berkisar di situ saja, tidak ada manfaat di dalamnya. Penat lelah boleh, tapi pahala dan ganjaran tidak dikelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, itu matan yang kita tak baca pada malam. Satu lagi dia sebut matan yang 121. Matan yang 121 ini juga dimasukkan ke dalam tajuk tentang ikhlas. Mata talabta 'iwadan an 'amalin tulibta biwujudi as-sidqi fihi wa yakfil murab wujdanus salamati wa yakfil murib wujdanus wa yakfil muriba wujdanus salamati. Apa maknanya? Apabila engkau menuntut upah bagi sesuatu amal, buat amal nak upah, buat amal nak upah, nak balasan, akan dituntut pula daripadamu wujud benar dalam buat ibadat, melakukan amal dengan sebenar-benar ikhlas. Cukuplah bagi al-murib, orang yang tidak jujur itu, dengan wujudnya keselamatan. Yakni cukuplah dia telah dikurniakan keselamatan daripada dikenakan sebarang hukuman sebagai balasan bagi amalannya yang tidak benar-benar ikhlas itu. Tengok ni. Ni banyak kena atas kita ni. Bagaimana kita nak minta ganjaran yang lebih daripada Allah Ta'ala, nak minta kurnia yang lebih daripada Allah Ta'ala, nak minta upah yang lebih daripada ibadat amal soleh yang kita buat. Kalau kita minta gitu, maka Allah Ta'ala tuntut daripada kita benar tak mau ibadat kepada Allah Ta'ala, betul tak mau ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak minta berbagai-bagai kebajikan, berbagai-bagai kelebihan daripada Allah Ta'ala, tak apa minta, boleh minta. Tapi disebut dalam ni, Allah Ta'ala minta pula daripada kita sidqul amal. Sejauh mana mu ikhlas buat ibadat pada aku, sejauh mana mu ikhlas buat amal kepada aku, sejauh mana sedik kamu, benar kamu, betul kamu dalam ibadat. Ketika kamu kata Allahu Akbar, akad takbiratul ihram dan semayang, ketika kamu ikrar dari lidah kamu Allah Ta'ala Maha Besar, ya ke begitu? Allah Ta'ala Maha Besar tu ke dunia lebih besar daripada Allah, ke harta benda lebih besar daripada Allah, ke makhluk nafsu syahwat lebih besar daripada Allah. Kita sebut dengan mulut kita, kita ikrar dengan mulut kita Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, ya ke ikrar kita? Kalau kita tutup dengan Allah, Allah Ta'ala ganti, Allah Ta'ala bayar, Allah Ta'ala beri upah segala ibadat yang kita buat. Allah Ta'ala tutup dengan kita sejauh mana jujur mu ibadat, sejauh mana benar kamu ibadat. Allah Ta'ala hukum dengan adil, lagi letih kita. Nampak? Sebab kita sedar, kalau Allah Ta'ala hukum ibadat amal saya dengan adil, ramai orang gagal. Alhamdulillah, memada cukuplah, kata Ibnu Athaillah, kamu minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil kira salah kamu.
Allah Ta'ala ambil kira kelemahan kamu dalam buat ibadat. Allah Ta'ala ambil kira kekurangan kamu dalam buat amal. Wujud hak tu. Allah Ta'ala ada ambil salah kekurangan yang kamu ada. Allah Ta'ala ada pandang kekurangan yang kamu ada. Hak tu pun mujur dah. Mujur dah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurnia ganjaran dan pahala ibadat yang kita buat. Allah Ta'ala ukur dengan apa? Allah Ta'ala beri dengan lempah fadli dan rahmatnya. Apabila Allah Ta'ala lempahkan fadli dan rahmatnya, di sinilah kita selamat. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala, dengan lemah lembut Allah Ta'ala, dengan pemurahnya Allah Ta'ala, kekurangan yang ada itu Allah Ta'ala tak pandang. Bahkan Allah Ta'ala balas juga, Allah Ta'ala beri juga dengan fadli dan rahmatnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau tidak sebab fadli Allah, rahmat Allah atas kamu, kamu tidak dapat bersih hati kamu sampai bila-bila, walaupun kamu zikir banyak mana sekalipun. Tetapi Allah Ta'ala lah yang membersih hati kamu. Allah Ta'ala lah yang membersih hati sesiapa dia yang kendaki. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak sebab dengan fadli Allah, rahmat Allah atas kamu, dan saya mempakai ikut syaitan belakalah, malaikat sikit saja yang berjaya. Sikit saja yang berjaya daripada godaan syaitan. Tapi dengan rahmat Allah, fadli Allah atas kamu, kamu selamat. Dapat rahmat, dapat fadli Allah dalam buat amal ni padang dah. Padang dah. Kamu nak minta lebih-lebih tu, nikmat yang sedia ada ni bersyukur ke tidak? Tu satu hal lagi pula. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan fadli Allah, maka dengan sebab dia makan itu hendaklah kamu gembira. Seterusnya dia sebut lagi matan yang ke-243. Matan 243 maknanya tak lebih kurang daripada makna yang makna 121. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi 'ibadan aw yatlubu minhu gharadan fa innal muhibba man yabzulu laka laisal muhibbu man tubzalu lahu. Kesimpulan mata ini 243 ini, tidak adalah orang ni kekasih yang sebenar, dia nak hadiah daripada kekasih. Mak pelik. Kekasih yang sebenar, dia beri hadiah kepada kekasih. Nampak? Kekasih yang sebenar ni, dia tak nak sesuatu daripada yang dikasih. Padahal mu kasih aku cukup. Sebaliknya, dia beri sesuatu kepada kekasihnya. Dia beri sesuatu kepada kekasihnya. Itulah kekasih yang sebenar. Macam orang berkasih sesama manusia ni lah. Dia kasih kepada kekasihnya, dia beri apa yang kekasih dia nak. Tak nak pun beri juga. Kalau dia tahu kekasih dia suka, dia bagi. Dan dia tak nak ajar apa daripada kekasih dia. Nak dapat kasih sayang je. Begitulah kita dengan Allah. Kita buat ibadat, kita buat amal, kita buat ibadat, kita buat amal. Kita nyatakan kasih kita, hub kita kepada Allah. Bukan kita nak sesuatu daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang kita kasih. Nak sesuatu itulah nafi ikhlas. Sebagaimana yang kita bincang. Cuma Alhamdulillah Imam Ghazali bahagikan ikhlas itu kepada ketiga kategori. Ada yang tinggi, ada yang pertengah, ada yang rendah. Mudah-mudahan tak dapat yang tinggi, dapat yang rendah kan. Mudah-mudahan tak dapat yang pertengah apa, dapatlah ikhlas yang rendah. Sebagaimana yang telah kita bincang semalam. Seterusnya disebut lagi kaifa tatulubul iwada 253, matan 253. Kaifa
tatlubul 'iwada ala 'amalin wa huwa mutasaddiqun bihi 'alaika am kaifa tatlubul jazaa'a ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Betapa engkau tutup gati. Buat ibadat nak upah, buat ibadat nak amal. Macam tu Failung ni. Ibnu Athaillah sebut dalam bab buat amal ni, dalam mata hikam ni akan datang kalau kita berjumpa satu istilah tufailun, kebudak-budakan. Buat ibadat nak sesuatu, dapat sesuatu baru rajin. Kalau tak beri sesuatu, tak jadi sesuatu, malah buat ibadat, malah buat amal. Ni disebut tufailun, kebudak-budakan. Macam anak-anak kita. Kalau bagi upah rajin buat kerja. Kalau tak bagi upah, tak bagi, malah nak buat kerja. Jadi istilah diguna oleh Ibnu Athaillah dalam mata hikam tufail, kebudak-budakan dalam buat amal. Kan kamu ni hamba Allah. Kamu ibadah hanya nak Allah, bukan nak upah daripada Allah Ta'ala. Bukan bila Allah Ta'ala bagi upah, baru kamu buat. Upah itu kurnia daripada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan upah yang dibagi. Dengan syurga, dengan pahalanya, dengan ajarannya, dengan pakaiannya, kita bersyukur. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Busyra, bergembira yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bersyukur. Tapi bukan matlamat amal. Bukan matlamat amal. Matlamat amal kita Allah. Sebagaimana yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu matlamat amal kita. Bagaimana kita nak minta? Sedangkan kita boleh beradat, boleh buat amal tu, Allah Ta'ala beri hadiah dulu kepada kita sebelum kita minta. Sebelum kita minta, Allah Ta'ala beri dulu hadiah kepada kita. Allah Ta'ala beri dulu sedekah kepada kita. Permulaan sedekah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nur iman. Kita tak minta lagi Tuhan bagi dah. Nur iman, nur hidayah, nur taufik. Kita tak minta Allah Ta'ala bagi. Nur al-risal, al-irsal, irsalul rusul. Allah Ta'ala utus Rasul kepada kita. Itu rahmat yang mengajar kita bagaimana cara untuk mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita sebut tadi, betul niat dalam buat ibadat, betul niat dalam buat amal semata-mata kerana Allah. Ini ayat yang kita baca dalam mata hikam yang berkait dengan ikhlas. InsyaAllah kita pindah tajuk yang hari ini. Itu tajuk yang akan kita bincang, tajuk sembahyang hakikat. Rahsia sembahyang, sembahyang hakikat. Ingat ni, sembahyang hakikat satu istilah yang digunakan oleh golongan orang yang belajar ilmu sesat. Sembahyang hakikat, sembahyang bakar niat, salah tu. Sembahyang dengan niat tu. Sembahyang bakar niat tak boleh. Niat je sembahyang tak boleh. Tetap sembahyang ni perbuatan yang perlu dibuat. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sembahyang ni ada af'al, ada perbuatan. Wa aqwal, ada perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dengan salam itu sembahyang. Kita sembahyang sebagaimana yang disebut oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Bermaknanya sembahyang yang Nabi buat tu dua sudut. Sembahyang zahirnya, sembahyang hakikatnya. Sembahyang zahirnya yang lahir daripada tubuh badan zahir ni. Sembahyang hakikat itu penghayatan yang perlu ada dalam sembahyang. Ingat, sembahyang hakikat itu penghayatan sembahyang yang perlu ada dalam diri seorang yang menunaikan ibadat sembahyang. Penghayatan sembahyang tu. Mana boleh mari penghayatan sembahyang jika sekiranya kita tidak menunaikan sembahyang? Mana boleh? Tinggi melangit mana pun ilmu hakikah kita, tak boleh kita tinggal solat.
Mana-mana ilmu yang diajar, kalau ilmu tadi tinggal solat, maka ilmu tu salah. Ilmu tak betul, tak boleh belajar. Ilmu semayang pakai niat, tak boleh. Tapi makan tu, air tambah. Tapi pakai ayam, air nak cari hak baru. Sampai tempat semayang nak niat saja, mana jadi? Tak boleh. Satu-satu kesalahan. Kadang-kadang itulah yang kita kesian kepada orang-orang yang baru sedar nak dekat diri kepada Allah, nak cari jalan ma'rifatullah, jalan kenal Allah, tersalah pilih jalan, tersalah pilih guru. Itu yang jadi kesiannya. Carilah guru-guru musyrik yang muktabar, yang masyhur di kalangan ulama, yang masyhur, yang disebut-sebut di kalangan ulama, bukan guru-guru yang tidak kenal hujung pakar siapa. Nanti kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kata Ibnu Athaillah dalam matan yang 118, lamma alima al-haqqu minka wujud al-malal lawana alayka at-ta'at wa alima ma fika min wujud ash-shahri min wujud ash-sharhi fahajaraha alayka fi ba'd al-awqat liyakuna hammuka iqamat as-salah la wujud as-salah fama kullu musallin muqimun. Maka tatkala mengetahui Allah Ta'ala daripada engkau, hai Salik, wujud al-mala, wujud perasaan jemu dalam buat ibadat, lawana alaika ta'at, Allah Ta'ala mewarnai, perbagaikan bagi engkau jenis-jenis ta'at, jenis-jenis ibadat. Ada ta'at, ada ibadat maliyah, ada ibadat badaniyah, ada maliyah badaniyah, ada ibadat yang disebut dengan mulut, ada ibadat yang disebut dengan hati, dan berbagai-bagai jenis ibadat. Satu, wa alima ma fihi min wujud asy-syarhi, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada engkau dengan kamu bersungguh-sungguh dan melampaui batas dalam bersungguh itu. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melampaui batas bersungguh itu, melampaui batas syarak. Maka fa'ajaraha alaika fi ba'dil awqat, maka Allah Ta'ala tahan akan kau buat ibadat pada waktu-waktu, pada masa-masa yang tertentu. Supaya apa? Supaya kamu jangan rasa jemu dalam buat ibadat, buat amal, bahkan kamu tekun sebagaimana yang diperintahkan. Supaya apa? Liyakuna hammuka iqamatas salah la wujudas salah, supaya hemong kau membangunkan semayang, bukan semata-mata semayang. Maka fama kullu musallin muqimun, kerana tiadalah tiap-tiap orang yang bersolat itu sebenarnya mendirikan sembahyang. Betul dah? Betul dah? Macam kita baca Quran, kalau kita baca laju, nak kerja kepada khatam contohnya, mungkin tertinggal hukum hakamnya, pendek panjangnya. Tapi kalau kita baca tenang, satu, dapat kita jaga dengan baik, macam sembahyang. Kalau kita nak kerja banyak semayang, kita banyak bilangan semayang kita, mungkin dalam banyak-banyak itu ada kekurangannya. Tapi kalau kita buat banyak tidak, sikit tidak, tapi ada penghayatan dalam ibadat semayang itu, itu yang dikehendaki, yang dicari. Jadi dalam permulaan ini, sebelum kita masuk tajuk direct, secara mendalam tentang semayang, disebut awal dulu apa kita. Allah Ta'ala mengetahui kita ni cepat
malal dalam buat ibadat. Jemu. Malal, jemu buat ibadat. Yang jadi cepat jemu tu dalam buat ibadat, dalam buat amal ni sebab apa? Nombor satu sekali sebab tak rasa kemanisan amal. Itu sebab nombor satu. Apabila tak rasa kemanisan amal, maka di situlah timbul malal, jemu. Yang kedua, amal ibadat yang kita buat tu tak ada kesan kepada rohani kita. Sebab tu jadi malal, jadi jemu. Yang ketiga, sebab apa timbul jemu? Kerana kamu buat ibadat bukan kerana Allah. Kamu buat ibadat kerana kamu. Kamu buat ibadat kerana kehendak kamu. Ada apa yang kamu cari dalam ibadat kamu selain daripada kamu cari Allah? Tetapi apabila kamu mencari yang lain daripada Allah dalam ibadat kamu tidak berjumpa, kamu mengharap sesuatu yang lain daripada Allah dalam ibadat kamu tidak tercapai matlamat itu, maka kamu akan jadi jemu. Ada orang nak belajar zikir. Alhamdulillah, bagus nak belajar zikir. Kita sidik, kita tanya-tanya sebab apa nak belajar zikir. Sebab dia ada gangguan banyak dalam diri. Maka belajar zikir nak buang gangguan tadi. Nak semayang, nak zikir Allah, la ilaha illallah. Tujuan apa? Nak buang gangguan dalam diri tadi. Sebentar lalu tengok bagus. Sebab apa? Jalan yang dipilih tu jalan yang tak salah dari segi syarak. Sebab Allah yang menyembuhkan penyakit. Tetapi dalam diri dia ketika berzikir tadi ada tujuan lain tu kan. Tujuan apa? Nak berubat biar baik penyakit. Tiba-tiba apabila dia beramal, nak hilang masalah yang ada dalam kehidupan dia. Tiba-tiba apabila dia berzikir, dia beramal, daripada 1 bulan berpindah kepada satu tahun, daripada 1 tahun berpindah 3, 4, 5, 6 tahun. Tengok apa yang dia cari tak ada, gangguan tetap ada, kesempitan hidup macam biasa tak berubah. Nampak? Dia pun rasa apa? Malah nak beramal. Sebab apa malah nak beramal? Apa yang dia cari tak jumpa. Apa yang dia kendaki, batu asas yang letak ketika berzikir tadi tu salah. Tak jumpa cari. Tak ada. Jemu lah. Sebab itu saya sebut tadi, timbul yang ketiga tu, jemu buat ibadat kerana apa? Kerana dia tanam nawaitu dalam buat ibadat, buat amal lain daripada Allah. Apabila dia tak dapat nawaitu yang dia cari, apa yang dia kendaki daripada ibadat, daripada amal, maka dia akan kecewa, dia tinggal daripada ibadat, dia jemu nak ibadat, dia jemu nak buat amal. Nampak? Dia jemu nak ibadat. Sebaliknya kalau orang husnuzan billah dah apa? Sangka baik ke bawah tak sama. Okeylah. Itulah yang menyebabkan jadi jemu. Jadi Allah Ta'ala tahu tabiat manusia begitu. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Untuk supaya tidak jemu, buat sesuatu ibadat sebab tak dapat kemanisan. Kalau dapat manisan, kita dapat pahala dah. Kan? Boleh benda yang sama saja, salah mati pun tak apa. Sebab apa? Dah dapat rasa kemanisan buat amal. Ni dia rasa apa? Macam orang belajar masuk tarekat, buat ibadat, buat amal, zikir, nak dapat makomat tertentu yang dia cari. Nak dapat ahwal yang tertentu yang dia cari. Sama ada dia baca dalam buku, tengok ahwal yang hebat, orang ilmu tasawuf ni. Dia baca dalam kitab, dengar Tok Guru syarah, nampak makomat yang hebat yang dimiliki ahli tasawuf yang berzikir, yang beramal. Dia rasa juga nak. Maka kita baik zikir. Tiba-tiba daripada setahun ke setahun, daripada sekali suluk, 2 kali suluk, tak berubah-ubah keadaan kita, tak dapat pun bagaimana apa yang kita baca dalam kitab, apa yang disyarah oleh guru. Di situ timbul malal, jemu dah buat ibadat. Jadi Allah Ta'ala tahu itu.
maka Allah Ta'ala perbagaikan ibadat. Allah Ta'ala perbagaikan jenis-jenis amal. Ada ibadat amal itu dinamakan sembahyang, puasa, haji, zakat. Ada ibadat tahlil. Ada ibadat sebut nama Allah. Ada ibadat tasbih, takbir, tahmid, baca Quran, dan macam-macam lagi amal. Supaya apa? Supaya jangan jemu. Itu yang pertama. Wa alima ma fika min wujudi asy-syarri. Allah tak tahu kita ni kalau buat ibadat agak melampaui hak. Melampaui hak. Apabila buat ibadat melampaui hak, akhir-akhirnya jadi malas nak buat. Atau membuat dalam keadaan tak sempurna. Buat dalam keadaan tidak sempurna. Maka Allah Ta'ala hakkan ibadat amal soleh. Semayang 5 waktu, ada masanya. Puasa sebulan yang fardu, ada masanya. Hajinya, zakatnya, dan berbagai-bagai ibadat. Maknanya ada masa, ada waktu. Tujuan dia apa? Ada banyak bilangan ni, ada banyak bilangan tu. Tujuan apa? Supaya kita tidak melampaui dalam beribadat. Terutamanya orang salih dah ni, yang baru nak belajar. Kalau orang ni tenggelam dalam lautan ma'rifah, tenggelam dalam lautan ahadiyah wahidiyah, dia tak sedar dah. Banyak sikit amal dia. Ni kita ni orang baru masuk dalam perjalanan ilmu suluk, jadi orang salik. Jadi kalau kita buat terlebih hak sangat, lebih daripada kemampuan kita, dan tak dapat pula apa yang kita cari, di situ akan jadi lemah beribadat. Ataupun kamu ibadat tak sempurna, tak lengkap. Kamu semayang banyak. 1000 rakaat semalam kamu semayang. Bukan tak bagus bilangan itu. Bagus. Tetapi 1000 rakaat itu tidak sempurna, tidak lengkap. Hanya nama semayang saja. Tapi Allah Ta'ala bukan nak kita nama semayang saja. Tak nak wujudus salah saja. Tapi mau iqamatus salah, membangunkan semayang. Kita nak supaya membangunkan semayang, bukan hanya wujudus salah. Kalau semata-mata wujudus salah saja, tidak boleh lagi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang boleh tanha anil fahsya'i wal munkar, boleh mencegah perkara fahsya', perkara munkar. Sembahyang yang dikatakan mi'raj, dikatakan mi'rajul muslimin mu'minin. Sembahyang yang dikatakan munajat hamba dengan Allah. Sembahyang yang disebut istilah iqamatus salah, bukan wujudus salah. Tambah lagi wailul lil musallin. Celaka bagi orang sembahyang yang sahum, yang yuraun. Orang munafikin pun sembahyang, tapi orang yang fikir sembahyang ni hanya wujudus salah. Nampak rupa sembahyang saja, nampak zahir sembahyang saja, tapi hakikatnya tak ada. Tak timbul aqimus solata li zikri, tak timbul. Hendaklah kamu membangun sembahyang li zikri, untuk ingat aku, tak timbul. Bahkan orang munafik sembahyang, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka itu sembahyang, orang munafikin sembahyang dalam keadaan kusala, malas. Yura'una an-nas, pula menunjuk-nunjukkan kepada manusia. Wa la yazkuruna Allah illa qalila, maka tidak berzikir ingat Allah dalam sembahyang melainkan sikit saja. Sebab itu kita kena ingat kata Ibnu Abbas, kata Sayyid Abu Abbas Al-Mursi, kullu mawdi'in zukira fihi al-musallun fi mi'radil madhi fa innahu innama jaa liman aqama as-salah, amma bilafzil iqamah atau bimakna yurja'u ilaiha.
Kata Abu Abbas Amrusi, guru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, tiap-tiap tempat yang disebut padanya al-musallun, orang semayang dalam Quran, pada pihak puji Allah Ta'ala, puji mana dak wala yazkunallaha illa qalila ataupun wailul lil musallin, tu hina. Wailul lil musallin, celaka bagi orang semayang, tu hina. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, apabila mereka itu mendirikan semayang, qamu kusala, mendirikan semayang dalam keadaan malas, yura'unan nas, menunjukkan kepada manusia, wala yazkunallaha illa qalila, tidak ingat Allah mereka sikit saja. Semua tu bentuk hina. Dia hanyalah wujudus salah saja. Tetapi apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, disertakan dengan Allah Ta'ala puji, qad aflahal mu'minun, maknanya orang semayang khusyuk. Contohnya, boleh cegah perkara fahsyat, perkara munkar. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan sebagainya lagi. Semua itu dengan makna iqamatus salah, membangunkan semayang dengan syarat-syarat yang dikehendakinya. Zahir semayang, batin semayang. Zahir kita semayang iaitu bermula daripada rukun-rukunnya daripada awal hingga akhir, melaksanakan ibadat semayang sebagaimana yang diajar oleh Nabi, yang syariatnya, yang zahirnya. Dalam masa yang sama, hati kita, batin kita juga turut menunaikan ibadat semayang. Dan ingat yang lain dalam semayang selain daripada Allah. Ingat, semayang itu adalah masa munajat kita dengan Allah, masa hubungan hamba dengan Allah. Jangan kita curi masa Allah. Jangan kita curi masa Allah Ta'ala. Kita ni banyak curi. Kalau tanya masyarakat, kita curi masa kawan kita. Kalau tanya berjanji, kita curi masa berjanji kita. Nak masyarakat pukul 3. Kawan ni marilah pukul 3 nak masyarakat makan tidak apa tidak. Kita mari pukul 4. Naknya ke kawan kita curi masa dia. Kita berjanji nak jumpa pukul 2 petang. Tunggu kawan ni. Mari tak mari pukul 5 petang. 3 jam tunggu. Kita curi masa kawan kita. Tu masalah. Dah kalau kira hubungan makhluk sama makhluk, hablum minan nas. Tapi yang paling teruk kalau kita curi masa Allah. Semayang ni hubungan hamba dengan Allah, masa hamba dengan Allah. Jangan masuk dalam perkara lain dalam semayang. Biarlah dalam semayang itu, daripada takbir hingga salam, sentiasa hati kita ada hubungan dengan Allah. Tidak ada ruang kosong dalam ibadat semayang itu selain daripada zikri. Sebagaimana dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, aqimus salata li zikri. Hendaklah kamu membangunkan semayang li zikri, kerana untuk ingat aku, bukan kerana lain. Bukan kerana lain. Qala, kita tengok yang pertama, bagaimana nak dapat khusyuk dalam semayang ni. Zahir semayang, batin semayang. Kalau kita nak beri jalan reka, nak khusyuk semayang tu, kita amal 3 perkara ni. Yang pertama, anggota zahir kita melaksanakan ibadat yang disyariatkan semayang ni, anggota zahir. Yang kedua, akal kita fikir wujud adanya Allah Ta'ala yang mensyariatkan kita semayang, yang merentahkan kita semayang. Dan hati kita sentiasa ingat Allah dalam semayang. Kalau kita ketiga-tiga tempat tadi kita isi ingat Allah, maka syaitan tak boleh ganggu. Dalam semayang ni syaitan tak boleh ganggu mana? Anggota kita. Sebab anggota kita buat apa yang diperintahkan. Bermula daripada semayang, takbir hingga beri salam.
Tak ada orang bercakap perkara lain melainkan percakapan yang ada kaitan dengan sembahyang. Tidak ada orang buat perbuatan lain melainkan perbuatan yang ada kena mengena dengan sembahyang. Kan? Tapi akal kita fikir macam-macam. Hati kita melayang terbang, tak tahu ke mana. Itu tak ada kendaki. Itulah yang dalam Ibnu Athaillah nak beritahu kepada kita. Nak latih kepada kita supaya benar-benar ingat Allah dalam sembahyang. Sebenarnya ingat Allah dalam sembahyang itu adalah bukan permulaan kita ingat Allah. Tetapi penambahan, peningkatan ingat kita kepada Allah. Bukan permulaan. Silap kalau kata permulaan. Tetapi pertambahan ingat kita kepada Allah dalam sembahyang. Tempat yang paling bagus kita ingat Allah dalam sembahyang. Perbanyakkan ingat Allah. Kita nak ingat Allah dalam sembahyang itu perlu dikuatkan. Luar daripada sembahyang ni kena banyak ingat Allah. Sembahyang hanya 5 minit saja. Kita duduk sehari semalam 23 jam lebih. Berapa puluh minit? 20 jam 3 kalau 5 minit 20 minit. 23 jam setengah. Kita duduk luar daripada sembahyang. Setengah jam je kita sembahyang. Saya semalam 5 waktu tu. Nak cover macam mana? Setengah jam dengan 23 jam itu. Sebab itu kita kena latih ingat Allah. Keluar daripada sembahyang, memudahkan kita ingat Allah dalam sembahyang dan menambahkan lagi ingat kita kepada Allah dalam sembahyang. Macam dalam bulan Ramadan ini dah. Kita jangan ingat bulan Ramadan ni bulan permulaan ibadat kita. Bulan permulaan amal kita. Yang ni salah. Apabila habis Ramadan, tutup ibadat, tutup amal. Tahun depan pula kalau panjang umur. Kalau panjang umur dalam kubur jawab dia. Bukan begitu. Sebenarnya buat ibadat, buat amal ni sentiasa. Jadi amalan rutin kita dah. Ada amalan jadi amalan harian kita dah, kebiasaan kita dah. Tetapi dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan buat ibadat. Kita perbanyakkan lagi buat amal. Kita lipat kali gandakan lagi mujahadah kita. Sepatutnya begitu. Baru betul. Kemudian Ibnu Athaillah sebut dalam mata hikam ni ada 6 cara bagaimana nak capai sembahyang hakikat ni, penghayatan sembahyang ni. Ada 6 perkara. Qala as-salatu tuh'aratun lil qulub min adnasil zunub wastiftahun li babil ghuyub. Ini mata yang ke 119. Sembahyang itu adalah satu penyucian bagi hati-hati daripada segala najis kekotoran dosa. Dan sembahyang itu adalah pembukaan bagi pintu segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sembahyang itu tuhratun lil qulub, nak bersih hati. Kalau kita kotor anggota zahir, kita basuh, kita mandi dengan menggunakan air. Tetapi sembahyang ini bersih hati. Nak bersih hati. Tuhratun lil qulub. Bersih zahir, bersih batin, bersih jasmaniyah, bersih ruhaniyah. Sebab itu kita sebut kata taharah, bersih ada 2. Taharah hissiyah dan taharah maknawiyah. Ni alat bersih ni. Sembahyang boleh bersih hati. Sembahyang ni salah satu daripada alat boleh bersih bagi hati daripada segala kekotoran, najis-najis.
Semayang lagu mana ni? Semayang orang yang timbul iqamatus salah tadi lah. Yang disebut aqimus solat tali zikri tadi lah. Taharah ada dua. Taharah hissi, taharah maknawi. Taharah hissi yang zahir, air pada badan, pada anggota, daripada mengangkat adab besar dan menghilangkan najis. Taharah maknawi ialah taubat, zikir, ini nak bersih hati supaya layak hati masuk dalam majlis Allah, dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Semayang boleh jadi penyuci bagi hati kita. Tu semayang tu. Zahir semayang, batin semayang. Yang kedua, wastiftahun li babil ghuyub. Semayang juga adalah pembukaan pintu-pintu rahsia Allah Ta'ala. Ma ghaba anka minal ma'arifi wal asrar, iaitu apa yang gaib daripada engkau daripada ma'rifah dan segala asrar, rahsia wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahsia wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia sebut sembahyang ini yang kita buat, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dia sebut as-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang membangunkan sembahyang, dia telah membangunkan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, dia adalah meruntuhkan agama. Sembahyang tiang agama itu, di sana apabila kita sebut tiang agama ni, di dalamnya adanya zikir dalam sembahyang ni. Imaduddin. As-salah imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Apabila sebut tiang agama tu, kenapa? Kerana dalamnya ada maqam zikir dalam sembahyang. Dalamnya ada hudur hati ma Allah. Dalam sembahyang itu ada tafakur. Dalam sembahyang tu ada taslim, serah diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang sembahyang yang jadi tiang tu. Kalau orang tanya, sembahyang ni jadi tiang apa? Bahan campuran nak jadi tiang ni, tiang agama ni. Semua agama, ibadat-ibadat, amal solat lain duduk gantung bertiang ni, sembahyang. Kerana dalam sembahyang itu adanya maqamuz zikri, tempat berdiri zikir. Di dalam sembahyang itu adanya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati serta Allah. Dalam sembahyang itu ada tafakur, ada fikir. Dalam sembahyang itu ada taslim, serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah diri kepada Allah Ta'ala. Itu jadi tiang. Dan dalam sembahyang itu sebenarnya ada tawajuh hati kepada Allah. Tawajuh zahir dan batinnya kepada Allah. Sembahyang ni, tawajuh ni iaitu beri tumpuan yang satu, hadap yang satu. Itu tawajuh. Tawajuh anggota kita ni kepada sembahyang yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Tak buat perkara lain, hanya sempurnakan ibadat syariat dan perbuatan sembahyang yang syariat itu. Sebaliknya hati pula tawajuh kepada yang satu, yang merentahkan kita sembahyang.
pandang kebesarannya, keagungannya dan wujudnya, kesempurnaannya dan wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini boleh membersihkan hati daripada dosa besar. Sebab apa? Sembahyang ni boleh bersih hati daripada dosa besar. Kerana dalam sembahyang itu adanya sujud, adanya rukuk, adanya tazallul, rendah diri. Sembahyang boleh bersih hati daripada dosa-dosa. Daripada dosa tipu daya, ujub, daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana dalam sembahyang itu ada sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buang tipu daya lain Allah Ta'ala, buang ujub, buang takabur, buang sum'ah. Sembahyang boleh membersihkan segala dosa-dosa kecil kita. Sembahyang sendiri boleh menghilangkan segala dosa-dosa kecil kita. Kerana sembahyang itu merupakan kafarah dosa-dosa kecil. Kafarah dengan ibadat dan amal soleh. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu boleh menghilangkan segala kejahatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu itu dapat membersihkan segala kekotoran. Kekotoran zahir membersih sebab kita ambil sembahyang, kita mandi. Dan kekotoran batin pun boleh bersih dengan sembahyang tadi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam tafsir ayat Quran disebut, wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ada pada ayat ni Rasulullah SAW sebut, afara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min darnihi syai'un? Qala kadzalika as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Akhrajahu Bukhari dan Muslim. Adakah kamu tidak lihat? Kalaulah ada sungai depan rumah kamu, depan pintu rumah kamu ada sungai, hari-hari kamu mandi 5 kali sehari, dah ada lagi ketinggal daki-daki kotoran yang ada pada tubuh kamu? Tak ada lah. Sebab mandi hari-hari. Begitulah sembahyang. Kamu sembahyang boleh menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Tapi dengan syarat sembahyang tu, sembahyang yang ada kualiti lah. Dengan syarat sembahyang tu, sembahyang yang ada roh. Sembahyang yang sempurna. Dengan syarat sembahyang itu atas nama iqamatus salah, membangunkan sembahyang. Bukan semata-mata wujudus salah, membuat sembahyang rupa sembahyang saja, tetapi pada hakikatnya tidak bersembahyang. Seterusnya itu 2. Yang pertama, sembahyang bersih hati. Yang kedua, sembahyang tempat Allah Ta'ala buka pintu-pintu rahsianya, pintu ma'rifahnya. Dan sembahyang Allah Ta'ala buka pintu kefahamannya. Yang ketiga, as-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafati tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tushriqu fiha shawarikul anwari alima wujuda ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fayukassaru amdadaha. Qala Allah mu'allif rahimahullahu ta'ala disebut as-salatu mahalul munajat.
Sembahyang ni tempat munajat hamba dengan Allah. Apa makna munajat? Apa makna munajat? Makna munajat, al-munajah hiya al-musararatu wal mukalimatu ma'al ahbab. Berrahsia-rahsia, bercakap-cakap, berbual dengan orang yang kita kasih. Itu munajat. Yang Allah Ta'ala sebut perkataan munajat ini dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, idza najaitum, apabila kamu bermunajat, fala tatanajaw, maka jangan kamu bermunajat, bil ismi, dengan perkara dosa, wal udwan, dan maksiat dan stu, wa maksiatir rasul, dan maksiat kepada rasul, wa tanajaw, dan kau bermunajat, bil birri, dengan perkara kebaikan, wattaqwa, dan takwa, wattaqullah, takutlah oleh kamu akan Allah, allazi ilaihi tuhsyarun, yang dia Allah, kepadanya lah kamu semua akan dihimpunkan di akhirat kelak. Jadi munajat. Jadi sembahyang ni adalah merupakan munajat. Munajatul Rabb, munajatul abdi li rabbih. Munajat hamba bagi Tuhannya. Bagaimana nak munajat hamba bagi Tuhan ni? Iaitu bi'izhari sifatihil jamilati min rahmatihi lil ibadi wa tartibihi lil alamina malik yaumiddin. Munajat bagi hamba itu, daripada hamba bagi Allah itu, munajat hamba bagi Allah itu dengan menzahirkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, daripada rahmat yang Allah kepada hamba, dan tertibnya susunan alam ini dan kerajaan Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Munajat hamba dengan Allah Ta'ala ialah dengan baca Quran. Munajat hamba dengan Allah Ta'ala dengan berzikir. Dan munajat Allah dengan hamba. Tadi munajat hamba dengan Allah. Munajat hamba dengan Allah, hamba baca Quran. Munajat hamba dengan Allah, hamba berzikir. Munajat hamba Allah dengan hamba, Allah Ta'ala beri faham. Allah Ta'ala capuk kefahaman dalam hati hamba. Allah Ta'ala beri putuh, pembukaan pintu hati, sehingga dapat makrifah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan raf'ul astar, akad hijab daripada hati orang semayang ini, sehingga dapat melihat hakikat sesuatu kejadian yang Allah Ta'ala cerita itu tidak ada yang lain, di dalamnya adanya nur wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala akad hijab kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Nabi Musa nak minta Allah Ta'ala lihat Allah Ta'ala. Qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, lihatlah kepada aku, anzur ilaika, aku nak tilik engkau. Lalu Allah Ta'ala kata, qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan dapat lihat aku, walakin anzur ilal jabali, akan tapi kau tengok pada bukit Tur Sina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalaulah tetap bukit tadi setelah aku terjalin nur wujudku, aku akan dapat lihat aku.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Apabila Allah Taala tajallikan wujudnya kepada bukit Tur Sina, ja'alahu dakka, Allah Taala jadikan bukit tadi hancur secara maknawinya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa rebah, jatuh, fana dalam kebesaran dan keagungan Allah Taala. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa terjaga daripada fanaknya, kembali kepada alam baqa, qala, berkata Nabi Musa, subhanak, maha suci Allah, tubutu ilaika, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, aku rasa aku ni barulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Makna apa tu? Allah Ta'ala akad raful astar, akad hijab hati. Setelah Allah Ta'ala tajalli nur wujudnya ke Bukit Suci Sinar, Allah Ta'ala akad hijab hati Nabi Musa. Nabi Musa musyahadah kebesaran keagungan Allah, sehingga Nabi Musa fana, tenggelam dalam ahadiyah Allah Ta'ala, tenggelam dalam keesaan Allah Ta'ala. Timbul wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hakiki. Hilang pandangan Bukit Tur Sinar yang besar itu. Tenggelam dalam keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sebut, al-musalli yunaji rabbahu. Orang sembahyang, dia ni bermunajat dengan Tuhannya. Sebagaimana dalam hadis Qudusi, yaqulullahu ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bahagikan sembahyangku dan dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba kata alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamadani rabbi, telah hamadani abdi, telah memujilah kandaku oleh hambaku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba kata ar-rahmanir rahim, wa qala ta'ala majjadani abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala ta'ala fawattu ila abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala ta'ala hadza baini wa baina abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Hadza abdi wa li abdi ma sa'al. Qala, ini yang biasa kita dengar. Nak ceritanya sembahyang ini munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi tak layaklah tempat munajat sembahyang kita dengan Allah ni, kita ingat yang lain selain daripada Allah dalam munajat. Kita nak perkara yang lain daripada Allah dalam munajat. Tak layak. Tak layak. Dan sembahyang lagi, wa ma'dinul musafati. Sembahyang, dia sebut tempat galian bagi penyucian rohani. Nak cuci rohani, tempat galiannya sembahyang. Tattasi'u fiha mayadinul asrari, dan di dalamnya, dalam sembahyang, terdapat perluasan bagi segala medan rahsia Allah. Di dalamnya sembahyang terdapat juga tempat bersinarnya cahaya-cahaya kegemilapan yang boleh menambahkan keimanan seorang dan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua tu dikatakan sembahyang. Sebab itulah saya kata tadi, sebenarnya segala ibadat dan amal soleh yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yang dilaksanakan, yang diajar oleh Nabi SAW, adalah medan ingat kita kepada Allah, tempat ingat kita kepada Allah. Ada orang ingat Allah Ta'ala dalam bentuk sembahyang, dia rasa kemanisan sembahyang, dia buat ibadat banyak dah sembahyang. Ada orang ingat Allah Ta'ala
dalam puasa, dia laksana puasa banyak. Ada orang ingat Allah Ta'ala dalam haji, dia menunaikan ibadat haji banyak. Jadi segala ibadat amal soleh tu medan ingat Allah. Kita kena faham tu. Medan ingat Allah Ta'ala. Dalam semayang nak Allah, dalam puasa nak Allah, dalam haji nak Allah, dalam zakat nak Allah, dalam jihad nak Allah, dalam ibadat fardu nak Allah, dalam ibadat sunat pun nak Allah. Semuanya tu medan tempat kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah akan cuba cari medan tempat ingat Allah Ta'ala ni dengan sendirinya. Manusia akan tak mengetahui bagaimana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nak kenal dan makrifat Allah. Baik itulah Allah Ta'ala utus Rasul. Untuk apa? Untuk mengajar kita. Untuk mendidik kita. Bagaimana cara untuk dapat kita kenal dan makrifat Allah melalui ibadat-ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cari jalan lain untuk kenal Allah, selain daripada jalan yang telah Nabi ajar, selain daripada jalan yang Islam ajar, yang agama kita ajar, kamu tidak akan berjumpa dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kamu akan berjumpa jalan buntu. Sebaliknya, kalau kamu nak kenal Allah, nak makrifat Allah, kamu contoh jalan perjalanan Rasulullah, kamu contoh perjalanan pada sahabatnya, para tabi'innya, para ulama, para awliya'nya, maka insya-Allah kamu akan berjumpa jalan untuk makrifah Allah, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebut lagi, alima wujudad dha'fi. Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Buat ibadat sekejap-sekejap je masa gaji, lepas tu malas balik. Hemah kita rendah. Semakin akhir zaman ni hemah buat ibadat rendah, sikit tak kuat. Hemah kita bukan macam hemah para sahabat, kuat. Apabila Allah Ta'ala perintah je sesuatu, buat selalu. Apabila Allah Ta'ala larang sesuatu, turun ayat Quran larang, tinggal selalu. Apabila turun je ayat infak fisabilillah, infak harta benda. Tu sahabat. Hemah orang dulu kuat dalam buat ibadat, dalam buat amal. Hemah orang mutaakhirin kurang, lemah. Jangan kita suduh orang lain lah, susah. Cuba kita suduh diri kita sendiri. Dalam buat ibadat, dalam buat amal ni, hemah kita tinggi ke rendah? Rendah. Sikit sangat. Kadang-kadang kita buat ibadat, kadang-kadang kita buat amal, paksa diri. Kadang-kadang kita buat ibadat, buat amal ni kerana malu korang. Tak apalah. Mereka awal, kamu semayang kerana malu korang. Tak apa. Kamu puasa kerana malu ke orang. Tak apa. Kamu buat ibadat, buat amal kerana malu kepada makhluk. Tak apa. Mula-mula ni. Lama-lama ubahlah. Ubah. Buat ibadat kerana Allah. Kadang-kadang nak timbul kerana Allah tu payah juga. Bukan kita orang awam, kita orang biasa. Tapi jangan tinggal daripada buat ibadat. Buat ibadat dalam keadaan lalai, semayang dalam keadaan tidak khusyuk, lebih bagus daripada tak buat ibadat langsung. Memanglah Allah Ta'ala suruh kita semayang ni khusyuk kerana Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Dan kalau tak khusyuk, tak semayanglah kita. Memanglah Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat untuk ingat dia. Dan kalau kita semayang ingat yang lain daripada Allah, macam mana? Tak apa. Pakat pertama ni tak apa. Jangan tinggal semayang. Buat semayang walaupun dalam keadaan lalai. Buat semayang walaupun dalam keadaan hati kita berkecamuk ingat sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak apa. Dalam masa yang sama, kita ubah. Yang jadi lalai hati kita ingat Allah dalam semayang tu, sebab dalam hati kita ada macam-macam. Ada maksiwa Allah dalam hati kita. Baik itulah kita kena berusaha sedaya payah, mujahadah. Buang yang lain dalam hati kita, letak Allah saja. Barulah
Boleh timbul sembahyang aqimimus solata zikri. Banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak ingat Allah, banyak berzikir, banyak bertahlil. Mudah-mudahan hati kita Allah Ta'ala buang sifat-sifat yang buruk. Allah Ta'ala bersih daripada dosa-dosa dan maksiat. Apabila hati kita bersih, ketika itulah kita akan dapat rasa kemanisan ibadat sembahyang yang kita buat dan timbul aqimus solata li zikri. Oleh kerana Allah Ta'ala tahu kita lemah, Allah Ta'ala tetapkan bilangan. Sembahyang maghrib banyak ni, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Supaya kita tidak rasa lemah dalam beribadat, lemah dalam buat amal. Kalau kita nak bincang tentang kelebihan sembahyang ini, terlalu banyaklah. Cuma saya sebut dah awal tadi, dalam beribadat nak dapat khusyuk dalam sembahyang, dalam buat amal nak dapat kemanisan dalam buat amal, 3 perkara. Contoh sembahyang tadi saya ulang balik yang perlu kita praktik, mudah-mudahan membantu hati kita khusyuk. Di samping kekal zikir, kekal taubat kepada Allah Ta'ala, kekal zikir, sentiasa ingat Allah Ta'ala luar daripada ibadat sembahyang. Semasa sembahyang 3 perkara kita kena buat ni, saya ulang ni, iaitu anggota zahir kita melaksanakan ibadat sembahyang sebagaimana yang disyariatkan dalam kitab fiqh. Akal, fikir wujud adanya zat Allah Ta'ala yang memerintahkan kita sembahyang. Hati kita, batin hati kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Jangan ingat yang lain daripada Allah. Dan saya nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang ada, jangan curi masa Allah dalam sembahyang. Kerana masa sembahyang itu adalah masa munajat hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa Allah Ta'ala. Jangan kita curi masa yang lain. Jangan kita curi masa itu letak perkara yang lain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung tajuk seterusnya berkaitan dengan uzlah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum amwat walhamdulillahi bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.